original. Hadap, kesam. Hadap, kesam. Occupants of Highland Tower, Block B and Block C, please vacate the said blocks because it is considered unsafe now. When we come to see the teddy bear here to play, if you don't play with us, then we will kill you. Mommy? Mommy? 11 Disember 1993, jam 1.35 petang. Negara kita telah dikejutkan dengan satu berita runtuhan bangunan di Taman Hillview, Ulu Kelang yang dikenali sebagai Highland Tower. Runtuhan ini merupakan tragedi runtuhan bangunan yang pertama dan yang terburuk di Malaysia sejak 1957. Tragedi yang menyayat hati ini telah mengorbankan seramai 48 orang, bukan sahaja rakyat Malaysia tetapi rakyat luar negara yang menetap di kondo mewah berkenaan. Ratusan anggota penyelamat termasuk polis, bomber, tentera dan JPA dikejarkan ke kawasan kejadian sejurus mendapat panggilan kecemasan. Menurut anggota penyelamat di kawasan kejadian, misi operasi mencari dan menyelamat tidak semudah yang disangka kerana keadaan bangunan yang masih bergerak serta ada sebahagian bangunan yang telah terbenam dalam tanah. Jam 4.30 petang, pasukan penyelamat telah dikejutkan dengan suara meminta tolong diikuti dengan suara tangisan bayi dari bawah runtuhan berkenaan. Hasil pencarian menyeluruh, mangsa pertama telah dijumpai apabila terlihat seorang wanita yang mendakap bayinya menjerit meminta pertolongan. Bayi berkenaan, Nur Hamidah Najib, pada ketika itu yang berumur 18 bulan merupakan mangsa pertama yang dikeluarkan dari timbunan konkrit itu, diikuti mangsa kedua yang merupakan seorang rakyat Jepun yang dikenali sebagai Nakajima Shizu. Mangsa ketiga iaitu Umi Rashidah Khoruman yang juga merupakan ibu kepada Nur Hamidah akhirnya berjaya dibawa keluar dari runtuhan selepas mengalami sedikit kesukaran akibat rekahan pada bangunan. Semua mangsa yang berjaya dibawa keluar telah dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan susulan. Walau bagaimanapun, kira-kira jam 12.30 malam,
Berita sedih mengerumuni rakyat Malaysia apabila mangsa kedua yang terselamat iaitu Nakaji Mashizu itu meninggal dunia kira-kira beberapa jam selepas diselamatkan. Misi mencari dan menyelamat pada hari pertama berakhir dengan berita kematian seorang mangsa, 2 mangsa terselamat dan puluhan lagi yang masih hilang di bawah runtuhan bangunan. Berikutan kejadian tragedi runtuhan itu, semua penghuni blok penghampiran digesa untuk mengosongkan kediaman mereka bagi langkah berjaga-jaga. Kejadian runtuhan tragis ini terjadi katanya berpunca dari sistem saluran yang tidak sistematik, diikuti dengan hujan yang turun 10 hari berturut-turut menyebabkan gelongsoran tanah selepas tembok penahan tempat meletak kereta kondominium itu runtuh. 17 Disember 1993, operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hidup telah dihentikan. Banyak mayat yang telah dijumpai termasuk seorang mangsa yang masih memeluk Al-Quran yang ditemui di tingkat 12. Turut meruntun jiwa para pegawai penyelamat selepas menemui mayat seorang wanita yang memakai sari sedang memeluk seorang kanak-kanak yang dipercayai anaknya. Menurut sumber, daripada 48 mayat yang ditemui daripada runtuhan bangunan Highland Tower, 37 mayat ditemui masih sempurna. 9 daripadanya adalah bahagian badan dan 10 cebisan anggota iaitu tangan, kaki, kepala serta peha. Operasi mencari dan menyelamat telah ditamatkan sepenuhnya pada 22 Disember 1993. 2020. Setelah 27 tahun, negara kita dikejutkan dengan berita runtuhan bangunan Highland Tower dan kisah ini sangat menyayat hati bagi seluruh rakyat Malaysia. Dan kalau kita boleh lihat, 2 lagi blok di Highland Tower iaitu blok 2 dan blok 3 masih lagi belum diruntuhkan sehingga hari ini. Terdapat banyak kisah misteri yang kita sering dengar mengenai Highland Tower, sehinggakan Highland Tower kini digelar sebagai antara tempat yang paling berhantu di Malaysia. Banyak juga yang kita boleh tengok di channel-channel YouTube, grup-grup paranormal yang pergi ke kawasan berkenaan untuk menyaksikan sendiri apa kisah misteri yang berada di Highland Tower. Tidak juga kita terlepas dengar di mana kawasan berkenaan juga dijadikan sebagai tempat tujuan pemujaan. Di sini aku akan ceritakan semula 3 kisah misteri yang berlaku di Highland Tower, merujuk kepada sumber-sumber internet dan media cetak. Kisah pertama, 2 lelaki berjubah putih. Terdapat kisah ganjil dan pelik yang berlaku semasa terjadinya runtuhan Highland Tower, di mana salah seorang pembantu rumah yang pada ketika itu berada di blok 2, beliau ternampak 2 orang lelaki misteri yang berserban serta memakai jubah putih seolah-olah sedang mengguncangkan serta menolak bangunan blok 1 yang runtuh itu. Dan kalau kita lihat blok 1 yang runtuh itu, bangunan itu seolah-olah jatuh menyengit, bukannya jatuh merundung ke bawah. So itu menguatkan lagi fakta yang mengatakan seperti bangunan itu ditolak oleh lelaki berkenaan. Dan menurut pembantu rumah itu juga, semasa 2 orang lelaki misteri itu mengguncangkan bangunan blok 1 itu, terdengar juga ayat alunan Al-Quran yang mengiringi semasa berlakunya kejadian runtuhan itu. Sama ada kisah ini benar ataupun tidak, wallahu alam. Kisah kedua, kisah pemandu teksi dan wanita misteri. Kisah misteri kedua berlaku semasa seorang pemandu teksi yang hendak pulang ke rumahnya pada jam 1 pagi. Beliau terlihat seorang wanita di bahu jalan sedang menahan kenderaannya. Pemandu teksi ini pada mulanya berat hati untuk menghentikan teksinya dan mengambil penumpang ini, tetapi perasaannya bertukar selepas beliau merasa kesian melihat wanita ini keseorangan pada lewat malam. Semasa teksi berkenaan berhenti di tepi jalan dan dia membuka tingkapnya dan bertanyakan kepada wanita tersebut, "Cik nak pergi mana ni?"
Wanita itu menundukkan kepalanya dan bercakap, "Saya hendak pulang ke rumah." "Rumah cik kat mana?" "Rumah saya di Taman Hillview, Ulu Kelang, Highland Tower." Pemandu ini tanpa banyak bersoal dan meminta perempuan itu untuk menaiki teksinya dan beliau hendak hantar pulang ke rumah. Dalam perjalanan, dalam teksi itu agak sunyi sebab masing-masing berdiam. Tiba-tiba pemandu teksi ini teringat kisah di mana terjadinya satu runtuhan di Highland Tower yang telah menggemparkan rakyat Malaysia pada ketika dahulu. Dan ketika itu bermacam-macam bermain di fikiran pemandu teksi ini. Siapakah wanita ini? Kenapa dia kata nak pulang ke rumahnya di Highland Tower? Bukankah kawasan itu sudah kosong, tiada penghuni? Kalau ada pun, berani betul perempuan ni duduk di situ ya, sebab bangunan tu kan sudah tak selamat. Pikirannya bercelaru sambil membawa kereta. Dia asyik berfikirkan benda tu bermain-main di fikirannya. Dan ketika sampai di kawasan perkarangan Highland Tower, pemandu teksi ini bertanyakan kepada wanita tersebut, "Cik, kita sudah sampai. Saya nak tanya kepada cik cik masih duduk di kawasan Highland Tower ni ke?" Perempuan itu senyap seketika dan kemudian dia menjawab, "Semasa bangunan tu runtuh, saya ada di dalam bangunan tu. Kaki saya putus. Cuba cik tengok ni." Pemandu teksi itu terkejut. Beliau cuba untuk memandang tetapi hatinya rasa seperti ingin menjerit. Dan ketika itu kepalanya menoleh ke belakang dan melihat benar perempuan itu tidak berkaki dan penuh dengan berdarah. Pemandu teksi itu mula membaca surah-surah ayat Quran bagi menenangkan hatinya dan melihat perempuan misteri itu turun dari teksinya sambil merangkak menuju ke arah runtuhan bangunan di Highland Tower. Dan pemandu teksi itu tanpa melengahkan masa memecut dan meninggalkan kawasan tersebut. Kisah ketiga, di mana sekumpulan lelaki seramai 5 ke 6 orang menuju ke Highland Tower kerana masing-masing ingin mencabar antara satu sama lain nak melihat keberanian pergi ke Highland Tower. Salah seorang daripada remaja berkenaan, yang aku boleh katakan nama dia sebagai Faris lah. Faris ni seorang yang boleh dikatakan mulut celupar dan belagak, di mana dia kata, "Aku tak takut. Mana hantu? Mana?" Dan dia seolah-olah ingin mencabar dan melihat kewujudan makhluk-makhluk halus ni. Dan setibanya di kawasan Highland Tower, mereka semua pusing di sekitar Highland Tower, di bangunan itulah. Dan rakan-rakannya tidak masuk terlalu dalam kerana merasakan takut masih menyelubungi diri mereka, melainkan kecuali si Faris ni lah. Faris ni dia masuk dalam sambil dia pusing-pusing, dia jerit, mana-mana dia mencabar. Dan selepas beberapa minit, mereka semua bersetuju untuk menamatkan misi pencarian hantu dan mereka pulang ke rumah lah. Dan sementara pulang tu, mereka semua bercadang untuk melepak di satu kedai makan, iaitu salah seorang pada kawan diorang ni, ayahnya berniaga di situ lah, dan aku namakan kawan dia sebagai nama Arif. Dan sampai je di kedai makan tersebut, mereka duduk dan bapa Arif ni datang sambil menyapa. Dia kata, "Korang bawa siapa ni?" Dan salah seorang menjawab, "Pakcik, ini kan Faris, takkan pakcik tak kenal?" Dan pakcik ni dia kata, "Korang, pakcik nak bagi tahu ni, yang ini bukan Faris." Masing-masing masa tu terperanjat, ada yang duduk sebelah Faris tu melompat lah. Dan dikatakan pakcik tu boleh mengamalkan ilmu-ilmu lah juga. Dan diorang ni katalah dengan pakcik tu, "Pakcik, biar betul pakcik, jadi apa yang kami harus buat? Korang ni sebenarnya dari mana ni?" "Kami sebenarnya tadi pergi Highland Tower." "Astaghfirullahalazim." Pakcik tu minta untuk remaja-remaja kalian berkenaan untuk pergi ke kawasan Highland Tower tu semula dan pulangkan semula makhluk yang mereka telah bawa pulang ini. Diorang ni rasa takut sebab yelah, kau dah bawa
something keluar daripada kawasan berkenaan dan kau nak bawa balik semula makhluk tu pulang ke tempat asalnya. Dan mereka meminta tolong pada pakcik tu untuk temankan mereka lah, dan pakcik tu bersetuju. Dalam perjalanan hendak ke Highland Tower semula, masing-masing masa tu dalam kereta lah agak senyap. Sampai je di kawasan Highland Tower itu, mereka semua cepat-cepat bergegas keluar dari kereta dan mereka melihat makhluk yang menyerupai Faris ni, semasa kakinya hendak menyentuh ke tanah, tapi dia tak sentuh pun, hampir menyentuh, dia terus terbang hilang dari kawasan berkenaan. Dan pakcik itu dengan segera melakukan azan ke arah Highland Tower, dan tidak lama, beberapa minit kemudian, Faris keluar daripada semak-semak itulah. Dia keluar dan menjerit, Ful, kenapa korang tinggalkan aku? Korang ni tak patut lah. Masing-masing senyap dan tak cerita sebab masih berada di kawasan berkenaan. Mereka pulang semula ke kedai makan bapak si Arif ni lah. Sampai di kedai tu, barulah mereka menceritakan kejadian sebenar yang berlaku semasa mereka nak pulang. Dan si Faris ni agak terkejut dan dia menyesal dengan apa perbuatan yang telah dilakukan lah. Ini adalah 3 kisah misteri yang popular yang sering kita dengar mengenai Highland Tower. Jadi bagi korang yang berhasrat untuk pergi ke Highland Tower, aku nasihatkan supaya korang hentikanlah niat korang tu, sebab dikatakan bangunan tersebut akan dirobohkan tidak lama lagi. Dan kalau boleh kita jadikan kisah-kisah ini sebagai tauladan dan pengajaran kepada kita. So korang, kalau korang ada sebarang kisah misteri yang hendak korang kongsikan, korang boleh emailkan ke jangantegustudio@gmail.com, dan insyaAllah aku akan pilih, dan aku rasa kalau kisah itu seram, aku akan sharekan dalam YouTube channel aku ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Jangan Teguh Studio.